awal di pusat-pusat temuduga. Dan saya boleh maklumkan di sini calon yang lewat ataupun tidak mengikut tarikh dan masa, kita boleh batalkan permohonan dan calon ini dianggap gagal lah dalam temuduga. Dan bersedia awal lah, itu penting. Pakaian formal. Untuk temuduga, calon perlu berpakaian formal, lengkap seperti penjawat awam, dan pastikan ada name tag, ataupun kita kata tanda nama yang lengkap. Ini penting. Okey. Seterusnya, calon perlu juga dinasihati bersarapan pagi lah. Kalau tak bersarapan pagi, kita khawatir calon-calon ini nanti akan ada masalah lah. Mungkin akan pening, akan muntah dan sebagainya, perut kosong. Jadi bersarapan awal. Jadi ikut kebiasaan calon-calon lah. Jadi kita sebenarnya tak mahu calon-calon ini nanti susah lah masa hari temuduga, sebab peluang ini adalah peluang yang keemasan. Harap calon tidak melepaskan peluang ini. Bersedia bukan hanya dari segi fizikal, mental dan sebagainya. Okay. Juga temuduga ni akan dilaksanakan mengikut format temuduga. Jadi pastikan semua calon baca format temuduga berdasarkan bidang-bidang calon lah. Kita ada calon-calon dari pelbagai bidang, dan ikutlah format yang ditetapkan. Dan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia sangat berharap agar semua calon ni patuh kepada apa sajalah yang diminta diarahkan oleh urustia di pusat temuduga masing-masing. Okay, alright. Itu secara umum. Selepas temuduga, seperti biasa, calon-calon yang sudah selesai segeralah pulang ataupun meninggalkan pusat temuduga. Kita tak mahu calon tu berada di pusat temuduga tu dengan apa orang kata merata-ratalah di kawasan tu. Kita nak calon tu terus keluar dari pusat temuduga dan jangan berbincang dan sebagainya di luar bilik temuduga. Terus beredar daripada situlah. Jadi itu adalah antara persediaan umum yang calon-calon boleh buat sama ada pada hari temuduga dan juga selepas temuduga. Okey, sebarang soalan dan sebagainya boleh saja masuk di bahagian chat sana dan kita boleh tengoklah. Ada dah masuk ke? Tak ada lagi. Okey. Seterusnya kita lihat sikitlah tentang masa dan sesi temuduga calon secara umum lah. Mungkin kita boleh baca sikit. Ada soalan tak? Tanda tangan penilai daripada Nur Fatihah Nawawi. Ini daripada universiti mana, saya pun kurang pasti. Tanda tangan penilai tu siapa pensyarah ke? Di mana tu? Di ruangan mana? Okey, penilai ni adalah panel. Dan yang ni diuruskan ataupun serah kepada kami lah di Kementerian Pendidikan Malaysia. Cuma saya tak pasti di mana, di borang mana tantangan penilai tu. Okey, berapa orang setiap kos akan dipilih nanti? Yang ini bolehlah dijawab oleh bahagian tajaan. Ada lagi? Oh, di surat akuan calon. Alright. Tanda penilai ini adalah penilai ataupun panel yang akan menilai calon semasa di tempat UKF. Jadi itu biar tinggalkan saja.
akan diuruskan oleh pihak kementerian lah yang akan menilai ataupun pihak panel. Okey. Semasa ujian fizikal ada penetapan pakaian juga ke? Ada. Tak apa, nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan UKF ya. Untuk slot yang pertama ini lebih kepada slot temuduga. Boleh siapa yang tanya tadi? Mustika Mustafa Okey, bagaimana permohonan Alia Maisarah binti Azhar? Bagaimana permohonan untuk tukar tarikh sebab ada exam pada hari temuduga? Okey, sekiranya berlaku clash atau pertindangan tarikh, yang ini tuan perempuan ataupun calon boleh berhubung dengan bahagian tajaan dahululah ya. Nanti kami di pihak kementerian juga akan lihatlah ya. Pada asasnya calon memang tidak boleh menukar tarikh dan sebagainya lah ya. CJ yang perlu dibawa tu kena bawa yang asal ke? Ya, bawa yang asal Untuk calon yang memohon bidang dini, kami perlu mengikut format mana ya? Okey, sekejap lagi saya akan terangkan ya. Okey, kita berhenti dulu baca atau jawab soalan-soalan daripada calon. Saya akan teruskan dengan masa dan sesi temuduga. Okey. Cuba tuan ataupun calon rujuk pada slide ya. Okey, untuk makluman semua calon ya. Semua calon perlu melaksanakan 2 saringan pada satu hari, iaitu temuduga dan UKF. Jadi kalau calon itu berada di kumpulan A, calon itu perlu menghadiri temuduga dahulu. Kita ataupun urustia akan membawa calon ke bilik temuduga. Ingat ya, kumpulan A. Habis saja sesi temuduga, calon kumpulan A akan bergerak ke sesi UKF. Tapi jangan bimbanglah ya, urustia akan bantu semua calon. Kumpulan B akan masuk ke pusat UKF dahulu. Selesai, calon akan dibawa masuk ke bilik temuduga. Jadi proses ini akan berlaku serentak pada hari yang sama. Itu ialah sesi pagi ya, kumpulan A dan kumpulan B. Sesi petang, kumpulan C dengan D, sama proses, C akan melaksanakan temuduga. Habis temuduga, terus pergi ke pusat atau tempat untuk melaksanakan UKF. Kumpulan D akan melaksanakan UKF dahulu, selepas itu akan melaksanakan temuduga di bilik temuduga. Jadi semua calon akan melaksanakan 2 saringan. Ingat ya, sama ada temuduga dahulu atau UKF dahulu dan temuduga. Boleh ya? Saya rasa jelas dekat sana ya. Dan calon yang melaksanakan temuduga di waktu pagi ataupun di awalnya, iaitu kumpulan A dengan C, perlu siap-siap pakai pakaian yang formal lah, yang rasmi ya. Hadir dah pakai siap-siap. Dan kumpulan B dengan D perlu bersiap dengan pakaian pendidikan jasmani yang lengkap. Okey. Dalam proses awak menukar pakaian itu, kita ada sediakanlah bilik persalinan ya, untuk pergi ke sesi yang selanjutnya, sama ada temuduga dan juga UKF. So yang ini tak ada masalah. Panduan kita dah beri dan urustia di pusat temuduga nanti akan membantu calon ya. Okey. Kita pergi seterusnya kepada format temuduga. Okay, kebanyakan bidang-bidang yang ada ni bahasa Melayu, seni visual, sehinggalah kepada bidang teknologi kimpalan, perlu mengikut semua format inilah ya. Dalam sesi ini calon akan ditemuduga lebih kurang dalam 30 minit ataupun 20 minit, lebih kurang begitu saja ya, tak lama ya. Dan sesi yang pertama ialah calon-calon perlu menulis pernyataan hasrat di dalam bilik temuduga
dan bawalah alat tulis. Kalau boleh, dah siap-siap lah pensel tu diasah dan sebagainya, ya, supaya kita tak mau ada isu calon yang lambat, ya, untuk persediaan ini, ya. Sebab proses ni kita nak cepat, ya. Dan calon ini akan menggunakan borang pernyataan hasrat yang calon telah download lah, ya. Borang kosong, ya, make sure borang kosong, ya. Dan semua format untuk bidang-bidang ini dalam bahasa Melayu. Okay. Selesai pernyataan hasrat, kamu akan mula ditemuduga oleh panel, ya. Dan the first slot ataupun aktiviti pertama lebih kepada repo atau pengenalan diri. Jadi calon akan ditanyalah, ya, tentang apalah, ya, tentang perkara-perkara lah yang berkaitan dengan apa yang panel ingin bertanya. Dia lebih kepada pengenalan diri dan sebagainya, ya. Kedua, calon akan diminta untuk menyatakan apa yang calon-calon hasratkan. Jadi panel akan bertanya tentang apa yang calon tulis di dalam pernyataan hasrat itu, ya. Jadi harap calon bersedialah. Kalau dapat apa yang calon tulis itu adalah yang benar tentang isi hati calon kenapa nak jadi cikgu, ya. Sebab ini adalah beasiswa khas untuk calon-calon yang kita kata akhirnya akan menjadi guru di sekolah menengah, sudah pasti berkaitan dengan perkara-perkara yang adalah tentang PDP dan sebagainya, ya. Okey, seterusnya calon-calon diminta untuk melaksanakan mock teaching ataupun demonstrasi pengajaran. Setiap orang. Temuduga ini dalam kumpulan, ya. Bermaksud temuduga ini akan dihadiri dalam satu masa ini mungkin 5, 6 atau 7 calon, ya. Tetapi penilaiannya individu, ya. Setiap calon tu dinilai. Cumanya kaedahnya akan masuk secara berkumpulan. Okey. Alright, jadi calon-calon ini diminta untuk menunjukkan bakat, minat, seolah-olah calon ini sebagai seorang guru lah, ya. Mungkin tak ada masalah saya kira sebab calon-calon ni dah biasa melihat, ya, bagaimana pensyarah ataupun guru mengajar. So bolehlah menjadi model, ataupun panduan untuk calon melaksanakan mock teaching ini. Gunalah segala yang ada, ya. Dan saya tidak menggalakkan calon menggunakan alat bantu mengajar yang mengambil masa yang lama untuk disediakan, ya. Contohnya guna slideshow ke, yang ini memakan masa. Kita kena fix dengan LCD dan sebagainya. Jadi jangan, ya, guna alat bantu mengajar yang ringkas, mungkin guna flashcard ke, itu terpulang, ya, kreativiti tuan perempuan ataupun calon, ya. Dan akhir sekali penutup. Jadi very simple saja temuduga ini. Cumanya saya berharap calon bersedialah, ya. Dan panel sebenarnya nak melihat calon ni confident ke tidak, ya. Ada bakat ke tidak nak mengajar dan sebagainya. Sebab ini adalah salah satu kriteria penting, ya, untuk calon-calon dipilih. Itu yang saya harapkan daripada calon, ya. Okey, seterusnya untuk format bahasa Inggeris. Jadi ramai juga calon yang mohon TESOL. Kita teruskan slide seterusnya. Sama saja dengan bidang yang saya sebutkan tadi. Cuma bahasa saja kita ada perbezaan, ya. Semua fully in English lah. Kalau tadi dalam bahasa Melayu, tapi oleh kerana bidang yang kamu mohon itu TESOL bahasa Inggeris, tentulah panel nak melihat kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Okay. Alright, saya teruskan dengan bidang bahasa Cina dan bahasa Tamil. Sedikit perbezaan di mana semasa demonstrasi pengajaran perlulah berkomunikasi dalam bahasa ibunda. Kalau calon memohon bahasa Tamil,
mengajarlah dalam bahasa Tamil lah. Kalau bahasa Cina, mengajarlah dalam bahasa Cina. Jadi yang ni perlu dipatuhi oleh semua calon. Ini ada skor ni. Okay. Alright. Seterusnya kita ada bidang sains dan matematik juga. Formatnya sama, cuma bahasa komunikasi itu ada sedikit berbeza. Di slot, repo dan pengenalan diri perlu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi calon-calon yang mohon bidang ini perlu ada kemahiran bahasa Inggeris, ya, dan juga akan dinilai semasa temuduga. Okey. Okey, next kita ada bidang pendidikan Islam, ya. Okey, untuk bidang pendidikan Islam ini formatnya dia lebih kurang bidang dini dan bahasa Arab, tetapi ada sikit berbeza dari segi amalinya, ya. Kalau semua calon dah baca dan lihat, untuk bidang ini calon perlu menulis pernyataan hasrat menggunakan tulisan jawi. So kita ada elemen amali. Panel nak tengok calon ni boleh tak menulis dalam jawi? Okey. Kena tulis dalam jawi. Lepas itu repo dan pengenalan diri kena berbahasa Arab. Sikit saja, dalam bukan 2 minit, ya. Dan nak jadi guru pendidikan Islam ni perlulah pandai sedikitlah, ya, bahasa Arab. Dan yang lain-lain perlu dalam bahasa Melayu. Cumanya calon perlu juga menunjukkan beberapa aspek, ya, yang berkaitan dengan pendidikan Islam, ya. Calon perlu membaca Al-Quran berdasarkan soalan yang diberi oleh panel. Jadi calon mesti bawa senaskah Al-Quran, ya. Tak kiralah besar ke kecil itu terpulang, ya. Sebab nanti panel akan meminta calon buka surah apa, muka surat berapa, dan calon boleh bacalah berdasarkan teks, ya. Okey. Yang lain tu sama, demonstrasi pengajaran, pilihlah apa-apa tajuk yang berkaitan dengan pengajian Islam, ya, ataupun pendidikan Islam. Dan di sini telah ditetapkan pilih sama ada topik dalam akidah ke, akhlak, sirah ataupun ibadah, ya. Mengajarlah, tunjukkan skill kamu di depan panel, ya. Okey, untuk bidang dini dan bahasa Arab, mostly calon yang mohon bidang ini, saya kira calon yang memang fasih lah, dalam berbahasa Arab ni, ya. Jadi saya kira tak ada masalah, ya. Sebab calon perlu berkomunikasi dalam bahasa Arab ni dia lebih sedikit daripada pendidikan Islam, ya. Penasihat nasihat tulisan jawi, menulis dalam jawi, repo dalam bahasa Arab, pernyataan nasihat dalam bahasa Melayu, tetapi mock teaching kena berbahasa Arab sepenuhnya, ya. Jadi saya rasa tak ada isu kot, ya, sebab calon ni memang calon yang dia memang dalam bidangnya, ya. Okey. Dan saya harap calon boleh menunjukkan kemahiran bahasa Arab tu dengan baiklah, sebab kita akan pilih yang terbaik, ya. Calon yang mohon ni ramai. Jadi kalau anda nak terpilih, anda perlulah buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh lah, ya. Okay. Alright. Mungkin kita tengok soalan, 1-2 soalan yang berkaitan dengan temuduga, ya. Saya dari Nurina, ya. Soalannya saya mana tadi? Nurina. Saya calon bidang pendidikan khas, minor geografi. Adakah saya perlu membuat demonstrasi pengajaran subjek geografi ataupun bebas? Tengok dalam slip. Slip menduduki temuduga. Bidang mana? Okey. Jangan ikut apa bidang yang calon ikuti di universiti. Sepatutnya mesti selari lah, ya. Jadi yang tu mungkin calon dah deal dengan bahagian tajaan, tetapi untuk temuduga ni mesti ikut
berdasarkan bidang yang ditawarkan ataupun tertera di dalam slip menduduki temuduga. Boleh Nurina? Calon yang memohon bidang dini. Saya dah terang tadi. Nur Fatihah Nawawi. Calon yang memohon bidang dini tapi kami perlu mengikuti format mana? Tak jumpa ke dalam format tu. Kita kan ada dah tulis di situ bidang dini Di last kali. Nur Fatihah Nawawi bidang dini / bahasa Arab. Ada dini tahfiz ke? Nanti kami semak Setakat ni kalau dini ikut format yang kita telah tetapkan di situ. Alright, kita teruskan. Ketika Najihah Rosli, ketika menukar dari UKF ke interview, adakah tempat salinan pakaian di sana? Ya, ada. Saya telah maklumkan tadi. Di setiap pusat temuduga akan disediakan tempat persalinan untuk kemudahan semua calon. Ada lagi, mungkin kita ambil satu lagi. Dari mana? Okey, so bahagian tajaan pun telah jawab beberapa soalan Terima kasih daripada bahagian tajaan Saiful Islam untuk demonstrasi mana tadi? Okey, kita lain. Marzuki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah panel akan bertanya soalan tentang isu semasa pendidikan interview? Terima kasih. Ya, boleh. Panel ni dia boleh bertanya apa sahaja yang berkaitan dengan pendidikan skop dalam pendidikan lah tak keluar dari itulah. Politik semua don't worry, kita tak akan tanya ada lagi tak yang Okey, macam ni saya kira kalau sebarang soalan ataupun pertanyaan boleh juga dikemukakan kepada YouTube dalam ruangan apa tu nanti dalam chat. Nanti kita akan jawab dari semasa ke semasa lah Okey, saya rasa itu saja. Kita akan beralihlah kepada satu lagi slot yang paling penting juga iaitu tentang ujian kecergasan fizikal Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua calon daripada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Awam yang telah pun menerima keputusan ujian kelayakan calon guru dan seterusnya layak untuk menduduki temuduga dan juga ujian kecergasan fizikal. Jadi terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Khalil yang telah pun menerangkan tentang prosedur dan juga tata cara bagaimana untuk anda semua membuat persediaan dan juga persiapan bagi menduduki temuduga. Jadi saya harap yang bersama-sama dengan kami pada petang ini, kalau saya tengok dalam ni hanya 359 yang sedang menonton secara live. Okey, daripada 1,000 lebih calon yang layak untuk menduduki temuduga dan juga UKF pada bermula 8 Ogos ini, daripada 1,000 lebih tu hanya 359 sahaja yang sedang menonton live ini. Jadi mungkin ada di kalangan calon-calon yang sedang menduduki peperiksaan dan sebagainya, dan saya harapkan agar mereka yang tidak menonton ni dapat menonton selepas daripada siaran langsung inilah. Okey, jadi video ni kita akan simpan dalam YouTube JPP IPGM
Jadi mohon kerjasama daripada semua calon-calon yang ada bersama-sama dengan kami pada petang ini dapat share kepada rakan-rakan yang mungkin tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi maklumat penting yang kami kongsi pada petang ini dapat kita sampaikan kepada seluruh ataupun kepada semua calon yang layak yang telah terpilih. Supaya tidak berlaku di mana ada calon yang mengatakan tak dapat maklumat, terlepas pandang dan sebagainya. Jadi kita kena elakkan perkara-perkara tersebut sebab dia melibatkan tawaran yang cukup besar kepada anda semua, iaitu beasiswa pendidikan persekutuan. Tak semua orang dapat. Jadi anda yang telah berpeluang untuk hadir ke Temuruga pada bulan Ogos nanti adalah calon-calon yang kata orang bertuah. Tahniah kami ucapkan. Dan seterusnya selepas daripada Temuruga, saya akan fokus kepada ujian kecergasan fizikal. Jadi sebagaimana yang telah diterangkan oleh Dr. Khalil tadi, selain daripada ujian ataupun Temuruga, anda juga perlu untuk menduduki satu lagi ujian, iaitu ujian kecergasan fizikal, di mana selain daripada kita nak melihat kemampuan untuk anda membuat demonstrasi pengajaran, bakat dan sebagainya, kita juga memerlukan calon-calon yang cergas dan juga sihat. Maknanya kita akan tengok calon-calon yang betul-betul fit untuk kita tawarkan beasiswa persekutuan ini. Kita ada calon yang ramai dan kita perlu membuat pemilihan calon yang terbaik, bermakna kita akan perlu melalui ujian-ujian saringan yang agak ketat supaya tawaran beasiswa yang besar itu dapat kita ataupun dapat Kementerian Pendidikan Malaysia salurkan ataupun berikan kepada pelajar yang betul-betul layak sahaja. Jadi bukan senang untuk dapat tawaran yang istimewa ni. Baik. Kepada semua calon, anda telah pun menerima, kita telah pun lampirkan garis panduan untuk menduduki ujian kecergasan fizikal UKF dan juga ujian amali pendidikan jasmani UAPJ, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jadi saya yakin anda semua telah pun menerima garis panduan tersebut disamping dengan beberapa dokumen lain yang perlu anda cetak dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita fokus kepada UKF dan juga UAPJ. Apa beza UKF dan UAPJ? UKF akan dilalui oleh semua calon kecuali calon-calon yang memohon bidang pendidikan jasmani. Untuk UAPJ hanya calon yang memohon bidang pendidikan jasmani sahaja yang akan melalui UAPJ. Jadi kita akan tengok satu persatu apa beza di antaranya. Kalau kita tengok dalam garis panduan tu jadi maklumat umum mengapa Kementerian Pendidikan Malaysia meletakkan saringan ujian kecergasan fizikal ini kepada semua calon-calon yang memohon program perguruan. Sebagaimana yang saya sebut tadi lah, tujuan dia adalah untuk kita pastikan calon-calon yang kita beri tawaran adalah di kalangan mereka yang betul-betul sihat dan juga cergas. Sihat fizikal dan juga sihat mental dan juga fit untuk ditawarkan beasiswa pendidikan persekutuan ni. Ini untuk program ISMP lah. Kalau untuk program yang kami buat untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, kita kena pastikan mereka betul-betul fit dan sihat untuk mengikuti latihan perguruan di IPG. Anda semua telah pun diberikan maklumat. Apakah ujian-ujian yang bakal anda hadapi pada hari ujian tersebut. Ada yang dapat 8, 9 dan 10. Kena ingat tarikh tu. First ingat tarikh, kemudian ingat di mana lokasi anda kena hadir untuk menduduki ujian dan juga Temuruga. Untuk calon bidang umum. Calon bidang umum ni maknanya calon bukan pendidikan jasmani, saya kata adalah calon umum lah. Untuk calon umum, mereka perlu menduduki ujian kecergasan fizikal yang mana dalamnya ada 5 ada 5 bateri ujian yang perlu anda lalui. Setiap calon kena melaksanakan ke-5 jenis ujian tersebut. Sekiranya ada calon yang gagal membuat salah satu daripada 5 ujian tersebut, maka calon itu dianggap gagal keseluruhannya. Apa dia? Yang pertama, yang ni timbang dan juga ukur tinggi lah. Timbang berat dan ukur tinggi, dan kita akan tengok BMI dia, indeks gizi badan.
berat dan tinggi akan diukur di pusat ujian. Jadi anda tak perlu bawa maklumat tu daripada rumah. Kita akan ukur dan juga timbang di pusat ujian tu nanti. Kemudian ada bangun tubi variasi. Okey, bangun tubi variasi, dia ada 5 jenis variasi yang anda perlu lalui. Kemudian ada tekan tubi tanpa henti, push up. Anda kena buat tekan tubi sebanyak mana yang anda boleh dalam tempoh masa yang kita benarkan. Kemudian ada duduk dan jangkau, duduk jangkau. Dan akhir sekali ada ujian blip. Ini ujian yang famous yang selalu orang sebut. Sebab apa? Sebab dia yang paling susah. Okey, dalam banyak-banyak ujian tu biasanya orang gerun yang ujian blip ni sebab dia melibatkan kata orang fitness yang kena cukup. Okey, anda kena berlari mengikut tempo yang kita tetapkan. Jadi calon-calon yang sakit, calon-calon yang ada masalah kesihatan, kecederaan dan sebagainya mungkin akan mengalami masalah untuk melaksanakan ujian yang kelima ni. Okey, kebanyakan ujian-ujian ni, bangun tubi variasi, BMI, tekan tubi, duduk jangkau ni sebenarnya anda telah pun lalui. Okey, terutama siapa? Yang pertamanya, sekiranya anda sebelum ni pernah memohon IPG. Kalau yang masa mohon IPG masa zaman PKP tu mungkin dia tak buat lah. Dia kena buat ujian berpi kan. Mungkin ada di kalangan yang mendengar sama-sama dengan saya ni ada mohon IPG sebelum ni. Okey, tapi rezekinya ditawarkan ke universiti. Tak apa, alhamdulillah. Okey. Sebelum tu juga anda pun telah menduduki ujian-ujian ni semasa ujian segak yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi ujian ni sebenarnya tak jauh dengan anda. Anda familiar dengan ujian ni, anda pernah buat. Cumanya anda tak praktikkan. Jadi bila dah tahu ujian ni, selepas daripada ni anda bolehlah buat latihan. Okey, boleh berlari dan sebagainya supaya anda dapatkan fitness itu sebaiknya sebelum anda menduduki ujian. Macam mana nak buat? Anda boleh Google. Okey, ada banyak dalam YouTube itu macam mana nak buat bangkit tubi, bangun tubi, tekan tubi dan sebagainya. Okey. Ini untuk calon umum, calon umum. Untuk calon yang memohon pendidikan jasmani, pendidikan jasmani, okey. Kebanyakannya kita tempatkan di IPG kampus ilmu khas dan juga ada sedikit di IPG kampus Temenggung Ibrahim di Johor. Okey. Untuk calon-calon yang akan menduduki ujian amali pendidikan jasmani, dah nama pun PJ, jadi anda perlu menduduki sebanyak 9 bateri ujian. Lebih 4 daripada calon-calon yang lain. Tahniahlah. Okey. Selain daripada 5 yang sama dengan UKF itu, calon umum, anda juga kena buat ekstra. Ada ekstra dia. Lompat jauh berdiri. Lari ulang alik. Alternate hand wall toss. Dan juga ujian pecutan. Sprint test sejauh 30 meter. Kalau ujian blip, 20 meter. Sprint test 30 meter. Berlari je. Okey. Ujian blip tu kita tengok kardiovaskular, pecutan tu kita nak tengok awak punya keupayaan untuk memecut dalam tempoh dalam tempoh yang kita bagi. Okey, dan juga dalam jarak 30 meter. Dalam jarak 30 meter Tempoh tu bergantung sejauh mana anda mampu memecut selaju yang mungkin. Okey. Alternate hand wall toss ni kita akan gunakan bola tenis. Anda baling bola tenis tu ke dinding dan anda kena sambut bola tu dengan berlainan tangan. Anda boleh refer dalam YouTube, ada banyak cara. Cara dia mungkin berbeza dengan apa yang skema yang kita tetapkan di peringkat IPG. Tapi dari segi overallnya, anda boleh nampak, oh ini rupa lari ulang alik. Macam ni rupanya lompat jauh berdiri. Macam ni kaedah alternate hand wall toss. Okay? Kaedah mungkin berbeza, cara mungkin berbeza, tetapi overall sama. Secara keseluruhannya dia hampir samalah. Kemudian ada yang bertanya, Muhammad bin Azman. Sambil-sambil saya bercerita ni, saya juga baca sedikit komen dan juga soalan daripada anda semua. Sejauh mana BMI mempengaruhi keputusan beasiswa ini? Sekiranya BMI itu menyebabkan anda gagal dalam ujian kecergasan fizikal, maka sudah tentulah dia akan mempengaruhi keputusan tawaran beasiswa tersebut. Okey? Kalau calon itu ada masalah berat badan yang tinggi, obes dan sebagainya, mungkin dia akan memberi kesan kepada skor keseluruhan dalam ujian kecergasan fizikal.
dalam keseluruhan bateri ujian ni, dia tidak ada ujian mandatori. Okey, dia tidak ada ujian mandatori. Kita akan tengok secara kumulatif keseluruhan jumlah skor yang anda dapat. Daripada situ kita akan cut off point kita, berapa calon yang layak untuk melepasi ataupun kita anggap sebagai lulus. Okey. Berapakah markah minimum blip test? Iaitu kita tak boleh nak umum dalam ni lah. Okey, kita tak boleh nak cerita dalam ni. Dia adalah dia punya norm dia. Dia ada norm dia. Yang penting anda sekarang ni anda tak perlu nak tahu berapa skor minima, berapa skor paling tinggi. Yang penting anda kena buat persediaan. Dah tahu dalam ni ada blip test, anda kena mulai daripada hari ni anda kena try berlari lah. Mana yang tak biasa berlari tu kena try berlari. Berjalan dulu. Jangan terus berlari. Okey? Berjalan dulu, dapatkan momentum, lari sikit-sikit, kemudian barulah anda boleh buat larian sepenuhnya. Okey, di samping pada masa yang sama anda juga kena try bangun tubi variasi. Ini antara ujian-ujian yang kadang-kadang calon tu badan dia sadar badan sadar tapi dia tak boleh nak buat bangun tubi variasi. Benda ni kena praktis. Anda dah diberi maklumat ni lebih awal supaya anda boleh praktis di rumah. Okey, Assalamualaikum. FANA. Sekejap admin yang atas sikit. Okey. Fana Amalina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, adakah tekan tubi tanpa henti bagi perempuan adalah sama dengan lelaki atau sama dengan pelajar perempuan melalui semasa ujian segak? Okey, silang kaki semasa tekan tubi. Tekan tubi tanpa henti memang dia ada prosedur yang berbeza antara lelaki dan perempuan. Okey, dia memang ada prosedur yang berbeza. Dia takkan sama dengan lelaki punya prosedur. Kalau lelaki dia kena luruskan, yang perempuan dia kena bengkokkan lutut tu. Okey, jadi anda jangan risau. Okey, jangan risau sebab pada hari kejadian bila anda sampai sahaja ke pusat UKF, nanti anda akan diberi taklimat dan juga tunjuk cara. Ada pelajar-pelajar IPG yang akan memberikan kepada anda tunjuk cara. Anda boleh tengok simulasi bagaimana nak melaksanakan ujian tersebut. Anda akan diajar bagaimana nak melaksanakan bangun tubi variasi, bagaimana nak buat lompat jauh berdiri dan sebagainya. Semua itu akan diajar. Bukannya anda sampai-sampai kita terus test, tidak. Okey? First kali anda akan diberi taklimat dan yang kedua anda akan diberi tunjuk ajar. Bagaimana nak melaksanakan ujian ni. Dah faham, dah ready, baru anda diminta untuk buat. Itu pun anda akan diberi beberapa kali percubaan. Kita tak zalim ya. Maknanya sampai-sampai je, okey terus buat duduk jangkau. Tidak. Okey, anda akan diberi beberapa percubaan supaya anda dapat bersedia dan juga kata orang boleh bajet lah. Boleh bajet berapa skor yang aku nak ni. Berapa jauh yang aku kena buat ni. Okey, jadi jangan risau. Yang penting anda kena buat persediaan lebih awal. Jangan sampai-sampai lembik dan sebagainya. Okey, sebelum saya teruskan. Okey, pengalaman kami bila kita buat ujian kecergasan fizikal ni, ada di kalangan calon yang dia takut nak makan ataupun nak minum sebelum daripada tu. Ini pun peringatan yang kami kena sebut dalam ni. Okey, pastikan anda sampai ke pusat temuruga dalam keadaan anda sudah sarapan. Terutama bagi calon-calon yang dapat dalam kumpulan B. Kumpulan B maknanya anda kena buat UKF terlebih dahulu, baru buat temuruga. Untuk grup yang ini anda kena pastikan anda tidak datang dengan perut kosong. Sebab pengalaman kita bila berlaku macam tu, ramai calon yang muntah-muntah, sakit perut dan sebagainya. Dan dia memberi kesan kepada prestasi ujian itu nanti. Anda tak boleh nak berlari, sakit dah sakit perut, terutama masa blip lah. Jadi kena sarapan dulu, tapi jangan yang berat sangat. Okey, jangan yang berat, jangan makan nasi kerabu, nasi dagang semua pulun kan. Nanti anda akan terlebih kenyang, itu pun boleh menyebabkan anda muntah. Jadi setakat roti, minum air dan sebagainya okey. Dan bawa air masak, sediakan air masak sendiri. Tolong bawa air masak okey untuk anda minum dalam tempoh ujian tu berjalan. Okey, ini benda ni nampak simple tapi sangat penting. Kita tak nak berlaku ada calon yang tak boleh nak buat sebab sakit perut dan sebagainya. Ugi. Bukan senang nak dapat peluang ni. Okey.
Adib Azhar. Bagaimana sekiranya seseorang itu mengalami kecederaan? Kena buat UKF juga ke? Okey, saya dah sebut tadi kan. Calon wajib menduduki kesemua bateri ujian yang ditetapkan. UKF ada 5, amali PJ ada 9. Okey. Sekiranya calon gagal melaksanakan salah satu daripada 5 ataupun 9 ujian tersebut, calon akan dianggap gagal. Okey, bagaimana dengan calon yang sakit ataupun tercedera? Sebab itu, kita bekalkan juga kepada calon surat akuan calon. Ya. Saya yakin anda semua kena cetak surat akuan calon. Dalam surat akuan calon itu telah menyatakan anda bersedia untuk menduduki ujian ini, kecergasan ini, dan sanggup menghadapi apa juga risiko sekiranya berlaku kecederaan dan sebagainya. Untuk calon yang telah tersedia cedera, cedera, tak sihat, demam dan sebagainya, biasanya panel penilai tidak menggalakkan anda melaksanakan ujian tersebut. Kita tak benarkan anda melaksanakan ujian. Bila tak benar melaksanakan ujian, anda sudah fahamlah apa risiko dia. Kalau tak buat satu ujian pun dah gagal, kalau tak buat semua lagilah kan. Jadi kita tak galakkan dan ataupun mungkin kita boleh tak benarkan anda buat ujian sebab dia akan melibatkan kecederaan yang lebih teruk kepada anda semua. Jadi kita tak nak ambil risiko tu. Anda kena banyak lagi kerja-kerja lain yang anda kena buat. Anda pun sedang belajar di universiti. Jangan disebabkan UKF anda tercedera menyebabkan anda kena cuti sampai 3 bulan dan sebagainya. Jadi kita tak nak ambil risiko macam itulah. Okey. Sekiranya mana tahu kan, malam tak berbau, tiba-tiba sebelum hari ujian anda tercedera lah, kaki terseliur dan sebagainya. Jadi tolong maklumkan kepada panel penilai, kena maklumkan bahawa anda tidak boleh melaksanakan ujian kecergasan ini disebabkan kecederaan dan memang anda tidak akan dibenarkan. Okey? Ada yang pegang kaki ke bila buat bangun tubi? Tak ada. Kalau pegang kaki siapa pun boleh buat. Kaki tu kena keras supaya tak terangkat. Pandai-pandailah. Tak ada siapa yang boleh pegang kaki anda. Sebab kalau pegang dia akan memberi advantage kepada calon untuk melaksanakan bangun tubi itu. Okey, adakah keputusan UKF diberitahu selepas membuat UKF? Tidak. Okey, keputusan UKF akan dimaklumkan bersekali dengan temuduga nanti. Temuduga. Maknanya yang terpilih lah. Jadi selepas keputusan tu hanya anda mungkin dapat tahu skor ujian je lah. Anda tak tahu lulus ke tidak. Dan skor mentah sahaja. Boleh ke kawan saya pegangkan kaki? Tak boleh. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Terutama semasa nak lari belip. Jangan benarkan orang lain pegang kaki awak. Tak boleh nak berlari. Okey. Iftah ke atas tu. Iftah Umairah. Okey. Saya nak tanya, jika skor saya dalam ujian kecergasan tidak melepasi tahap yang diinginkan, adakah saya perlu mengikuti interview selepas itu? Anda tak tahu pun sebenarnya skor keseluruhan. Jadi siapa yang datang, dia kena tahu dia kena buat 2 ujian tu. UKF dan juga temuduga. Ikut mana satu yang dululah. Okey, anda tak tahu pun anda dapat skor berapa, lulus ke gagal ke tak. Tak diberitahu. Jadi anda kena bersedia hadir dengan 2 pakaian. Okey, saya akan ceritakan bab pakaian nanti. Okey, seterusnya. Murid untuk yang ni, murid berkebutuhan khas ni saya nak ceritalah. Seterusnya, okey, pakaian ya. Tadi masa slot temuduga tadi ada yang tanya tentang pakaian. Okey. Mungkin dia tak tengok lagi garis panduan yang kita bagi tu. Okey, yang ini saya kena tegaskan dari segi pakaian ya. Saya tahu anda pelajar universiti ada banyak pakaian sukan. Tetapi untuk ujian ini kita telah pun tetapkan. Okey, calon lelaki t-shirt berkola putih. T-shirt berkola berwarna putih, bukan t-shirt berkola putih. T-shirt berkola yang keseluruhan baju tu warna putih sepenuhnya. Dan juga seluar panjang, seluar sukan panjang berwarna hitam ataupun gelap. Jangan ada lagi yang tanya. Warna lain boleh tak? Saya dah sebut berwarna hitam ataupun gelap. Gelap ni maknanya biru gelap ke, tak kisahlah, kelabu gelap ke. Okey. Kalau ada jalur-jalur tepi macam Adidas kan, dia ada jalur line tu kan, tak apa, boleh, tak ada masalah. Bukanlah maknanya sebab itu saya tak letak
berwarna hitam sepenuhnya, tak ada. Kan? Tapi maksimum color tu warna gelap lah, warna hitam. Kalau setakat ada line-line tepi dekat bawah ke dekat tepi poket tu tak ada masalah. Okey. Yang penting jangan pakai baju t-shirt putih lah. Sekali seluruh warna merah. Tak maulah. Okey, nanti orang ingat awak PBSM. Okey, seterusnya kasut sukan mesti bertali. Kasut sukan yang proper dan juga mesti bertali. Kemudian dan juga berstoking. Kena pakai stoking lah. Okey. Ada yang tanya, Syahira Sofina, t-shirt berwarna hitam ada logo universiti boleh ke tuan? Biasanya logo universiti ni kecil je kan. Dia tak adalah sebesar baju tu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tambah kalau perempuan. Dia pakai tudung, kadang tak nampak. Okey. Tianis. Untuk pemakaian semasa UKF bagi pelajar non-Muslim, adakah wajib memakai baju berlengan panjang atau boleh berlengan pendek sahaja yang perempuan? Okey. Kita galakkan berlengan panjang. Kita galakkan berlengan panjang untuk yang perempuan. Yang lelaki pun nak pakai lengan panjang pun tak ada masalah. Boleh. Okey. Yang penting color dia. Okey. Selesai untuk lelaki. Yang perempuan, t-shirt berkolor berwarna hitam ataupun gelap sepenuhnya dan digalakkan berlengan panjang. Okey. Nak pakai lengan pendek boleh, yang terutama yang non-Muslim lah, boleh, tapi kita galakkan lengan panjang. Okey. Beza dia, lelaki color putih, yang perempuan color hitam ataupun gelap sepenuhnya. Setakat ada logo UM, logo UKM tu tak apa. Jangan logo yang selain daripada yang tak ada kaitan lah. Kalau setakat logo universiti tak ada masalah. Okey. Seluar sukan panjang berwarna hitam gelap. Ini pun sama. Kalau setakat ada line kat tepi, kalau merah, kalau kuning tak ada masalah. Kasut sukan mesti bertali dan juga berstoking. Bagi calon yang bertudung, okey, calon Muslim lah yang bertudung, pastikan tudung itu dipin dengan kemas pada baju atau dimasukkan ke dalam baju, masukkan dalam tudung. Okey. Tudung tu dimasukkan ke dalam baju agar tidak menghalang pemerhatian dan juga penilaian panel lah. Kadang-kadang bila kita nak bangkit tubi, nak tekan tubi tu, bila yang pakai tudung ni, tudung dia akan jatuh ke bawah. Jadi mungkin dia akan melindung tangan dan sebagainya. Jadi susah untuk panel penilai nak membuat penilaian. Okey, jadi boleh pakai dengan kemas. Ada yang bertanya ni, kena berkola ke kalau perempuan? Kan saya dah sebut dah tadi tu. Cuba tunjuk sikit admin. Baju perempuan, t-shirt berkola. Walaupun kita tak nampak awak pakai tudung kan, tapi t-shirt berkola dah ada kat situ. Pakai je, tak ada masalah. Okey. Kita ada bagi contoh contoh lelaki dan juga perempuan macam mana. Saya nak tekankan kat sini, okey, kasut sukan bertali tu, baik lelaki dan juga perempuan kena pastikan kasut awak tu bertali supaya dengan adanya tali tu awak boleh ikat kasut itu dengan ketat dan juga sesuai dengan keadaan kaki awak lah. Kalau saya kata ketat nanti kan tak selesa. Ikat dalam keadaan selesa dan juga kasut itu tidak mudah tercabut. Berlaku masalah apabila calon nak lari blip, okey, nak buat ujian blip, kasut dia tercabut dan sebagainya dan dia mengganggu performance calon tu. Dan juga boleh menyebabkan calon terjatuh. Okey, jadi sebab itu orang nak berlari mesti kena ikat kasut tu dengan baik, dengan sesuai. Jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Dan lebihan tali itu masukkan ke dalam kasut tu, selitkan ke dalam kasut supaya tali itu dia tak terpelanting masa-masa kita berlari tu kan. Dan ada calon yang terpijak tali tu dan menyebabkan dia jatuh. Jadi aspek-aspek keselamatan macam tu kita kena ambil berat untuk awak juga. Okey. Kalau peserta obes tahap 1 melakukan ujian lain dengan baik, adakah berkemungkinan akan gagal juga? Kita kena tengoklah tahap mana dia buat. Okey, kita kena tengok juga. Okey, ada calon yang obes tapi dia fit. Banyak kali kita tengok ada calon yang dia obes. Okey, dia badan dia besar tapi dia fit, dia boleh berlari, blip dengan baik. Okey, kita akan tengok secara keseluruhan nantilah. Kita tak boleh nak assume macam ni. Okey. Tengok tu ada lagi yang tanya, jersey tak boleh ke tuan? Saya dah sebut tadi kan, t-shirt berkola warna hitam untuk perempuan, warna putih untuk lelaki. Itu saja. Jangan tanya yang lain. Okey. Kalau tidak nanti anda kena penalty nanti. Kena potong markah.
Boleh ke perempuan memakai baju sukan yang labuhnya sampai ke lutut? Boleh. Okey, jangan sampai tumit sudah. Sampai lutut. Tapi kena pastikan awak selesa dengan pakaian macam tu untuk awak melaksanakan ujian kecergasan ni. Sebab awak yang pakai. Jangan disebabkan nanti tiba-tiba gagal dia kata baju mengganggu lah dan sebagainya. Jadi terpulang kepada awak. Siapa yang nak pakai baju sampai lutut, awak boleh praktis daripada sekarang. Biasakan dengan pakaian yang tu. Okey. Ni yang best ni. Setiap kali kita buat, mesti ada yang tanya. Bagi perempuan bertudung, ni susah orang perempuan ni kan. Tak kisah ke jenis macam mana. Bawal, shawl, kan. Bawal, apa lagi, temenung, siakap, kan. Macam-macam style kan. Terpulanglah pada awak. Kami pun. Yang penting awak selesa dan awak boleh melaksanakan ujian dengan baik. Okey, awak nak pakai tudung jenis macam mana, 40 kali lilit ke, tak kisah. Okey, jangan menyebabkan tudung tu mengganggu awak untuk melaksanakan ujian. Kan? Dia ada dalam apa ni? Dia jangan kita ni banyak sangat bertanya, kelak dia akan menyusahkan kita. Kan? Bila saya sebut tadi tudunglah. Okey? Ni macam-macam jenis tudung lagi kan keluar. Nanti kan saya tetapkan terus tudung tu nanti lagi susah. Mesti tudung yang ada macam ni lagi susah nanti. Okey, bila kita dah letak syarat umum, ikut saja yang umum tu. Boleh ya? Yang dah besar-besar belaka ni kan. Okey, kita teruskan. Surat akuan calon ya, surat akuan calon. Kita tengok pada surat akuan calon. Okey, seterusnya. Okey, surat akuan calon disediakan untuk setiap calon. Jadi tolong pastikan awak print out, cetak surat akuan calon ini dan pastikan awak mengisi maklumat yang telah pun kita tetapkan dalam tu. Dan pastikan saksi yang pertama saksi yang pertama, ibu bapa ataupun penjaga kena sign lah. Okey, sebagai saksi yang mengatakan awak boleh melaksanakan ujian kecergasan ini. Okey. Okey, seterusnya saksi kedua akan ditandatangan oleh panel penilai semasa di pusat nanti. Wan Alif, botol air boleh bawa sekali tak? Bawa air sekali, jangan bawa botol saja. Okey. Saya dah sebut tadi, bawa air. Tak kisahlah awak letak dalam botol ke, plastik ikat tepi ke, tak kisahlah. Yang penting ada air. Okey, seterusnya, borang skor calon. Borang skor calon. Ini pun sangat penting. Okey. Setiap calon pun kita telah beri borang skor individu yang sebagaimana yang kita nyatakan dalam garis panduan tu, contoh. Jadi awak kena print, kena cetak dan bawa ke pusat ujian dan serahkan kepada panel penilai. Saya dah tulis kat situ. Calon perlu mencetak borang skor seperti di atas untuk dibawa ke pusat UKF ataupun PJ masing-masing. Borang skor ini perlu diserahkan kepada penilai atau pembantu penilai. Pembantu penilai ni biasanya pelajar IPG lah. Kena serahkan kepada mereka supaya mereka dapat mencatat berapakah skor yang anda dapat dalam melaksanakan ujian tersebut. Okey. Okey, saya ingat kita teruskan. Slot yang seterusnya, yang kelima itu dah diterangkan dalam slot yang pertama tadi oleh Dr. Khalil. Jadi saya tak nak ulang. Okey, seterusnya peringatan. Page yang terakhir dalam page yang ketujuh kalau anda semua ada bawa garis panduan tu. Okey, seterusnya peringatan. Garis panduan ini hanya untuk rujukan calon sahaja. Jangan sebarkan kepada orang lain. Calon dilarang dari membuat salinan atau menyebarkan garis panduan ini kepada orang lain. Jangan garis panduan ini dijadikan modal untuk anda buat TikTok dan sebagainya. Okey, tak boleh. Garis panduan ini untuk anda baca dan untuk anda membuat persediaan. Okey, kena ingat tu. Kemudian, calon yang didapati melanggar peraturan ini boleh diambil tindakan ataupun dibatalkan tawaran. Okey, pihak IPG ataupun juga bahagian tajaan boleh mengambil tindakan kepada mana-mana calon yang didapati menyebarkan maklumat ini kepada pihak luar untuk kita batalkan tawaran beasiswa sekiranya anda berjaya lah. Bukan batalkan pengajian anda di universiti. Itu tak adalah. Okey, calon perlu ingat tarikh dan juga pusat UKF yang telah pun ditetapkan. Okey,
anda dah tahu di mana anda kena buat UKF. Daripada sekarang anda dah boleh search atau dah boleh riki dah tempat tu. Tengok perjalanannya macam mana. Sebab anda kena hadir ke pusat temuruga. Kalau yang sesi pagi, 7 pagi dah kena ada di pusat temuruga tersebut. Jadi anda kena riki betul-betul jalan tu supaya anda tidak terlewat. Okey, terutama bagi IPG yang duduk di tengah bandar. Contoh macam ilmu khas, bahasa antarabangsa yang memang semua orang tahu IPG tu duduk di tengah-tengah bandar yang jam. Setiap pagi jam. Okey. Jadi kena riki lebih awal, kena check berapa tempoh masa yang perlu anda lalui daripada rumah sampai ke pusat temuruga. Okey, kalau dekat boleh datang sehari lebih awal, tengok macam mana jalan dia. Okey, itu cara orang yang nak buat sungguh-sungguh. Dia buat persediaan tu bukan setakat dia tengok dalam map, dia pergi ronda dekat kampus-kampus tu. Yang dekat lah, kalau yang jauh tu tak payahlah. Tengok dalam Google Map pun dah boleh dah. Okey, persediaan tu. Itu cara orang yang nak berjaya lah. Supaya dia tak hadir lewat. Sedaya upaya dia kena hadir tepat pada masanya. Untuk orang yang sesi pertama. Yang sesi kedua ni insya-Allah. Kalau lewat juga tak tahulah. Sebab dia kena hadir pukul 11. Okey, dia kena hadir pukul 11. Datang lebih awal. Lebih bagus. Okey. Seterusnya calon mengandung ataupun sakit ataupun cedera dinasihatkan agar tidak menjalani ujian ini atas faktor kesihatan dan juga keselamatan. Saya tak pastilah ada tak di kalangan anda yang sedang mengandung ataupun mungkin ada yang sedang sakit ataupun mengalami kecederaan. Okey. Mohon maklumkan kepada panel penilai UKF yang anda tidak bersedia untuk melaksanakan ujian, anda sedang sakit, anda sedang mengalami kecederaan dan anda tidak dibenarkan untuk melaksanakan ujian ini atas faktor kesihatan dan juga keselamatan anda sendiri. Okey. Dan seterusnya, KPM tidak bertanggungjawab untuk menanggung sebarang kos ataupun kecederaan semasa pelaksanaan ujian. Kita dah bagi tahu awal-awal Kita dah bagi tahu awal-awal. Okey, jadi tips, ramai yang nak tanya apa tips dia nak berjaya. Peka dengan tarikh. Peka dengan tarikh dan juga pusat, itu saya dah cerita tadi. Baca garis panduan ni. Betul-betul baca garis panduan. Kemudian lakukanlah aktiviti-aktiviti kecergasan yang sesuai mengikut apa ketetapan yang telah pun kita buat tadi. Awak boleh search dalam YouTube, boleh Google macam mana nak melaksanakan ujian tersebut, apa dia ujian sprint test macam mana. Okey, boleh buat praktis petang-petang. Jangan lupa bawa air minuman. Simple tetapi dia sangat membantu anda. Okey, bawa air minuman. Bawa ubat kalau ada yang masalah kaki sakit dan sebagainya, bawa siap-siap. Okey. Saya ingat penerangan untuk UKF ni dah selesai sebab memang kita akan fokus kepada garis panduan sahaja. Okey, di samping awak baca, saya juga terangkan supaya anda lebih faham. Okey. Kita tengok sekejap sebelum kita tamatkan live ini, kita tengok pada soalan lah. Jika saksi ditandatangan oleh mentor PA kerana penjaga ibu bapa berada jauh, bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada pelajar-pelajar yang masih dalam peperiksaan yang belum bercuti, jadi mungkin ada masalah untuk dapatkan tanda tangan ibu bapa. Yang penting awak kena maklumkan kepada ibu bapa yang anda telah pun menerima tawaran bagi menduduki temuruga dan juga UKF dan mohon kebenaran daripada ibu bapa untuk melaksanakan ujian tersebut. Kena maklumkan pada ibu bapa. Okey. Damia Dura, Damia. Bagaimana kita boleh tahu UKF kita berjaya atau tidak? Mana-mana calon yang melepasi ujian kecergasan fizikal dan juga temuruga, mereka akan melalui satu lagi proses iaitu dinamakan proses pemilihan. Proses pemilihan ini akan dilakukan sepenuhnya oleh bahagian tajaan pendidikan KPM dan calon yang berjaya ditawarkan beasiswa adalah mereka yang luluslah kedua-dua ujian tersebut dan juga memiliki skor yang tertinggi lah. Okey, bergantung kepada panel pemilihan tu nanti. Calon tidak dimaklumkan keputusan khusus untuk UKF dan temuruga tidak. Okey, mana-mana yang berjaya dia akan mendapat tawaran beasiswa ataupun calon dia dapat skor yang tertinggi lah. Mungkin tak semua yang berjaya. Okey. Buku garis panduan tu nak dapatkan di mana? Adakah Nur Syuhada Izzati ni tak semak lagi keputusan? Okey, sebab mana-mana calon yang dah menyemak keputusan,
kalau calon tu berjaya menduduki UKF dan Temuruga, sepatutnya dia dah dapat lah buku ni. Okey, bukan buku lah, panduan Temuruga dan juga UKF ni. Panduan ni hanya kita beri kepada calon-calon yang berjaya sahaja, berjaya menduduki UKF dan Temuruga. Okey, ini berkaitan dengan Temuruga ya. BBM ketika mengajar diperlukan ke? Ia bergantung kepada kreativiti anda masing-masing. Okey, memanglah bila kita nak mengajar, kita tak boleh mengajar dengan tangan kosong. Dia mesti ada bahan bantu mengajar. Okey, bahan bantu mengajar. Bagaimana bahan bantu mengajar itu terpulang kepada kreativiti anda masing-masing. Okey, kita tak ada tetapkan anda kena bawa itu, kena bawa ini. Okey, dan elakkan bawa bahan-bahan yang terlalu besar yang menyebabkan sukar untuk anda bawa ke bilik Temuruga. Contoh dia bawa LCD ke, dia bawa TV projector dan sebagainya, tak payah. Okey, jangan bawa benda-benda yang menyusahkan untuk anda bawa ke pusat-pusat Temuruga. Okey, kita tak sediakan pembantu. Okey, untuk Intan, daripada Intan, untuk calon kumpulan B dan D, baju formal untuk Temuruga, soalan tadi admin atas. Okey, baju formal untuk Temuruga yang dah di-iron boleh letak di bilik persalinan sebelum UKF ke tuan, itu bergantung kepada IPG campus yang menyediakan lah. Kalau tak ada, anda kena carilah mana-mana tempat yang sesuai. Carilah mana-mana tempat yang sesuai. Kalau ada blazer, pakailah blazer kan. Jadi kalau baju tu tak iron sangat, tak adalah orang nampak sangat. Okey, ini pun tips juga. Okey. Jadi bergantung kepada kemudahan yang disediakan oleh pusat Temuruga tersebut. Kalau dia ada tempat untuk anda sangkut baju dan sebagainya, mungkin boleh lah. Okey. Dari segi pakaian apa juga peralatan yang anda bawa adalah di bawah tanggungjawab masing-masing ya. Okey, kalau ada kes-kes hilang dan sebagainya, kita tak bertanggungjawab lah. Okey. Ada yang bertanya tentang format demonstrasi pengajaran. Jadi mungkin anda boleh tengok balik video dah diterangkan tadi oleh Dr. Khalil. Jadi anda mungkin boleh tengok balik video ni daripada awal. Jadi mungkin ada jawapan-jawapan yang telah pun diberikan dalam slot tersebut. Okey. Saya akan jawab berkaitan dengan UKF saja. Saya akan jawab dengan berkaitan dengan UKF saja. Setiap ujian UKF akan diberikan tempoh masa. Iyalah, memang ujian tu dia ada masa dia, dan anda akan melalui mengikut giliran. Kita akan buat serentak. Okey, anda akan dalam kumpulan tu kita akan buat serentak. Ada satu grup yang akan buat BMI kita akan buat semua sekali lah serentak. Kemudian satu grup pergi ke bangun to be variasi. Satu lagi grup dia pergi tekan to be. Satu grup lagi dia buat tujuh jangkau. Dah selesai semua, barulah last kali kita akan buat ujian blip. Okey, ujian blip kita akan buat serentak semua sekali. Last, ujian blip dia akan kita buat last kali ya. Kita tak akan buat pada awal. Nanti kan awak dah habis tenaga dah pada masa tu. Kalau yang sakit, Syarafina, kalau yang sakit ataupun mengandung tak perlu pergi ke ujian ini kerana Tuan bagi tahu terpulang kepada anda semua. Okey, cuma saya nak maklumkan macam itulah. Sekiranya calon tak dapat melaksanakan ujian UKF, bermakna calon itu akan gagal keseluruhannya walaupun Temuruga dia lulus. Okey, sebab tawaran beasiswa ni akan mengambil kira calon yang lulus kedua-dua ujian, Temuruga dan juga UKF, termasuk UAPJ lah. Kalau dia hadir, dia buat Temuruga, kemudian dia buat pergi UKF, satu daripada 5 ataupun 9 ujian tu dia tak buat, dia dianggap gagal keseluruhan. Jadi sama ada anda nak hadir ataupun tidak, itu terpulang pada anda lah. Okey, yang penting kalau anda hadir juga, anda kena maklum kepada panel penilai berkenaan dengan situasi ataupun status anda pada masa itu. Berapa minit untuk tekan to be? Anda akan dimaklumkan nanti semasa ujian itu dilaksanakan. Untuk sekarang ni anda kena buatlah seberapa banyak yang anda mampu. Okey? Ujian blip itu secara individu ataupun secara berkumpulan. Kita akan buat secara berkumpulan. Antara 10, mungkin 10 orang lah maksimum. 10 orang serentak berlari. Okey? Bergantung kepada jumlah calon pada masa itulah, antara 6 orang ke 10 orang macam tu.
berapakah jumlah bangkit tubi yang perlu dilakukan dalam setiap variasi? Kita ada 5 variasi. Okey, kita ada 5 variasi bangkit tubi yang perlu anda buatlah. Kita ada variasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan juga kelima dengan tahap-tahap yang berbeza. Okey, Muhammad Aidil soalan yang sama, tekan tubi, kita akan maklumkan semasa ujian itu nanti. Pada hari ujian anda akan diberi taklimat dan anda diberi tunjuk cara yang jelas secara berdepan. Tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Okey, pastikan anda betul-betul bersedia sebelum anda melaksanakan ujian tersebut. Okey, saya tengok macam dah tak ada soalan lain. Okey, berkenaan dengan bahasa dalam micro teaching tu, saya ingat Dr. Khalid tadi dah terangkan dalam taklimat dia sebelum ni. Jadi Nuril Akilah awak boleh tengok daripada awal. Okey. Sebab kalau nak cerita sesuatu tu jadi panjang Nuril Akilah, kemudian yang lain-lain yang berkaitan dengan temuduga. Okey, ada juga soalan-soalan yang mungkin anda boleh ajukan kepada pihak bahagian tajaan. Contoh macam ada kes pelajar yang nak tukar tarikh temuduga dan sebagainya, akan ditentukan oleh bahagian tajaan nanti, dan bahagian tajaan yang akan maklumkan kepada anda semua berkenaan dengan keputusan permohonan tersebut. Siti Balqis, untuk perempuan semasa UKF perlu pakai yang berkola juga ke? Pakailah, dah diletakkan dalam syarat tu, walaupun kami tak nampak. Okey. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Faiz daripada bahagian tajaan. Dia dah maklumkan boleh hubungi bahagian tajaan pendidikan untuk maklumkan kepada urus setia dengan segera. Okey. Mana-mana soalan yang berkaitan dengan bahagian tajaan, boleh berhubung terus dengan Encik Muhammad Faizuddin untuk maklumat ataupun jawapan. Adakah Alif Haikal, adakah pemberat lulus UKF sama dengan temuduga? Tidak sama. Temuduga lain, temuduga lain, UKF lain. Tidak sama sekali. Okey. Jadi saya ingat kita telah pun melebihi tempoh sejam. Dah sejam lebih dah ni kita bersiaran. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang menonton kami pada petang ini. Tetap 300 lebih tadi. Terima kasih kerana setia daripada awal 2.30 tadi sehingga sekarang. Dah dekat pukul 4 dan mudah-mudahan perkongsian maklumat yang saya dan juga Dr. Khalid sampaikan tadi memberi manfaat kepada anda semua untuk anda membuat persediaan lebih awal dalam melaksanakan ujian ini. Dan saya yakin selepas ini tontonan video ini akan lebih ramai, terutama kepada calon-calon yang tidak dapat bersama-sama dengan live ini. Yang dah tengok pun boleh tengok lagi sekali live ini supaya dapat maklumat yang lebih jelas. Okey. Garis panduan untuk temuduga dan juga UKF dah ada. Boleh baca. Okey, boleh baca, tak ada masalah. Dan anda boleh tonton. Kalau dah tonton live ini di YouTube JPP, tolonglah subscribe. Subscribe lah terus kan channel JPP IPG ni. Okey, supaya perkongsian maklumat ni dapat memberi kata orang galakan dan juga semangat kepada anda semua, dan tahniah kami ucapkan, mudah-mudahan anda semua berjaya dalam permohonan beasiswa pendidikan persekutuan ini. Okey, jadi buat akhirnya terima kasih sekali lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Terima kasih.